kertas 1 tambah kertas 2 tambah kertas 3. So kertas 2 akan membawa markah 100 markah. Kertas 1 dengan kertas 3 ni total dia adalah 90. So 1 plus 2 plus 3 divide by 190 darab 100%. So this is markah awal. Markah saya tak adalah bagi markah macam kesian sangat sebab kita nak berada di alam reality. Walaupun adalah trial, tapi kita nak berpegang pada reality setakatnya awak boleh. So supaya awak terus berusaha. Satu je, mungkin kalau awak dah mencapai 50 to 60 marks, then what might be likely for you, if you continue to go harder, there might be possible chances for you to get A. Alright? Boleh cakap putih sebab okay. Dia ada kebarangkalian untuk awak mendapat markah yang bagus lah. So saya berhadapan dengan awak yang saya rasa awak adalah batch yang bijak-bijak sebenarnya. Antara Okay, so hoping for the best lah for you. So satu lagi, sila berlaku adil pada diri sendiri dan pada semua subjek lah. Saya cakap open saya cakap open je. So semua kerja yang diberi buatlah sama-sama. Maksudnya fizik pun buatlah, math pun buat, sains pun buat, sejarah pun buat dan sebagainya. Alright, so hari ni saya akan sambung disebabkan kita dah bagi kertas 2 Jasin terdahulu. So kita akan jalan kertas 2 Jasin dulu. Okay. And later on, maybe next week is the paper that you will get. Maksudnya modul awak yang masuk kertas 2 tu. So itu adalah second batch. And for kita menuju puncak, every week I will give you paper 1. Saya akan bagi paper 1 lah setiap minggu. So bermula dengan minggu ini kertas 1 Kelantan 2020. Kenapa di Kelantan? Sebab Kelantan adalah negeri yang mencatat result yang paling baik SPM. So kita harap Kelantan punya trial is better lah. Takkan nak pilih lain. So Kelantan ada dulu, kita bagi kertas 1 Kelantan 2020, which I will be discuss by this week je lah. So kertas 1 saya akan discuss by video. Nak tambah kelas pun macam kesian. Nanti takut tertekan jiwa raga. Alright, so dia terus je. So nanti hari ni akan ada satu AJK yang akan screenshot semua gambar at the end of the class. AJK hari ni untuk ambil gambar adalah Aisyah Hanani. Orang yang akan tegur saya selepas 1 jam adalah Arisha Fariha. Okay? Faham? Arisha, you no, cikgu sejam. So kita break. Alright, so 2:30, lebih kurang 3:30 awak knock sekejap. Ada kat sini ke Arisha? Saya. Okay? Sebab saya tak tahu, Muna tahu dengar buat kopi ke kan. Mana ibu AJK kopi. AJK kopi kat kelas. Okay. Haziman pula tengah makan. Ada yang tengah makan pun tak apalah. Okay. So paper apa tadi? Paper 2 So kita discuss apa-apa yang ada, kita akan discuss. So kalau tak sempat saya akan bagi screenshot macam yang saya telah lakukan. So that is whatever that I can help. So whatever that you want me to help, you have to ask lah. Awak kena bagi tahu. Alright, so this is the paper that we are going to do for today, hari ini. So saya berharap awak masuk kelas lah. Sebab kadang-kadang recording ni dia lambat tau. So macam tengoklah sana saya boleh buat tak. Okay. Alright, so this is the paper that we are going to do, PPD Jasin, which is buatlah So kalau tak sempat yang ini saya akan sambung. Allah, sekejap Saya akan sambung, kalau tak sempat saya akan sambung dia dalam bentuk video lah. And ada juga beberapa perkara yang mana saya dah minta send kertas 2 satu soalan je. Awak boleh hantar melalui ni Google Classroom kalau rajin. Kalau tak, dia hantar kat saya je. Okay, so alright, so this is the paper 2 that we are going to do. Hari ni kertas 2. So senang aja. Soalan yang pertama biasanya kita form 4, bab form 4. Yang mana soalan nombor 1, apakah gambar kecerunan? So kecerunan bila kecerunan apabila graf awak dia adalah V lawan dengan T, kecerunan akan mewakili pecutan. Yes, thank you very much. Pecutan Alright. Okay, so the answer is pecutan. So next one is soalan pada bagaimanakah basikal akan memecut. So biasanya bila pecutan, biasanya untuk matematik juga. So jangan pecahkan matematik dengan math dan fizik, sama je. So bila kecerunan saya macam ni, positif. So inilah kita punya kecerunan yang basikal memecut. So memecut adalah pada ketiga AB.
So daripada gambar juga kalau dia tanya soalan bila basikal yang dah tak memecut. So basically bila tak memecut dia macam ni lah. Dia negatif punya kecenderungan. Okay. So hopefully you don't divide whatever dalam maths adalah sama dengan English. English pula. Maths. Allah. Physics. So and then kita nak kira jarak. So bila jarak adalah luas di bawah graf. Okay, jarak adalah luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf. So apa yang kita kira? Kita akan kira keseluruhan bentuk graf yang mana adalah bentuk trapezium, and this one is also the trapezium. So luas bawah graf itu matematik biasa, setengah kali hasil tambah 2 sisi selari kan. Sebab tu cikgu fizik macam maths. Okay, sebab matematik lah, dia kawan-kawan baik. Okay, dia kawan baik lah. Okay, setengah kasih hasil tambah 2 sisi selari kali dengan tinggi. Alright, so basically as simple as that lah. So setengah kali hasil tambah 2 sisi selari. Sisi selari yang pertama BC adalah 10 tolak 5 adalah 5. Yang ini adalah 15 tolak dengan kosong adalah 15. So 5 tambah 15. Darab dengan tinggi. Tinggi saya adalah 12. So this is the first diagram which is in the blue color here. Blue So blue adalah first color. So second one adalah sama juga setengah kali the second trapezium. So trapezium yang kedua adalah warna hijau. Boleh boleh lah lebih kurang. So setengah kali hasil tambah 2 sisi selari 5 tambah 10 darab dengan tinggi. Tinggi adalah 12. Okay, so darab lah. 1-0. Terima kasih jawapan betul. Berapa? 210. 210 Dia tak boleh kira tanya. Tapi dah tahu kan. Ya, 210 meter. Alright, so settle soalan. Cikgu, kalau tak tulis unit tak apa ke cikgu? Sebaik-baiknya tulis. Okay. Sebab awak nampak ni meter. Tulis, sebaik-baiknya tulis. Untuk fizik memang kena tulis unit. Sebaik-baiknya. Kalau salah, cikgu kalau salah tulis unit memang salah terus jawapan cikgu. Sebab ada ketika macam contoh macam saya ada bagi satu soalan kekenyalan kertas 2 belakang kan. Betul tak? Kertas 2 kekenyalan. Ingat lagi tak? Kertas 2 nombor 11. Kekenyalan. Yang cikgu ingat. Yang buatlah. Okay, yang 15. Alamak, kenapa ada gangguan? Okay, 15. Awak tak tukar unit. Kalau awak tak tukar unit, dia daripada 15 cm kepada 0.15 kot. So, unit main peranan. Kadang-kadang kalau jawapan awak 15 cm, awak nyatakan cm. So, kita terima dia betul lah. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang tak. Alright, so better for you to cuba membiasakan perkara yang betul. Sama juga macam yang Cik Arisha buat, apa tadi? Beban yang besar kan? Mengangkat berat yang besar. Berat yang besar adalah jawapan yang betul, tapi dia adalah jawapan yang macam kita last kali baru kita terima. Yang betul adalah daya yang besar untuk soalan kekenyalan juga. Tapi tak apa, tu nanti kita discuss kemudian. Alright, so whatever yang ada soalan boleh tanya. So next one, soalan yang kedua. Siap soalan tu? Senang je. Alright, soalan yang kedua adalah bahagian tingkatan 5 yang menunjukkan dia dengan Lampung Salah tak tahu lah pun bahas macam kelakar apa dia. Dia agak menegaknya masa kesaran dan desa. So ia Lampung. Okay. Cikgu lab. Cikgu sekat-sekat. Cikgu. Oh ya. Cikgu. Dengar? Tak dengar dah? Yasmin tak payah cakap. Patutlah ada gangguan. Kaca. Dah dengar belum? Dah dengar belum? Dah. Dah clear? Dah. Dah clear? Dah. Okay, ada lagi? Tu ada. Ramai sangat peminat kot. Tak tahu lah. So dah dengar? Alright. Okay, so whatever it is, awak boleh respon melalui cakap terus pun tak apa. Sebab saya tak perasan lah yang tengok tulis ni. Type ni. Tapi dah sekarang saya print out juga yang type ni. Macam tu lah. Alright, so I hope that dia dah okay. So this is the fenomena untuk boya ataupun sebenarnya pelampung. Pelampung punya fenomena adalah pelembapan. Sebab daripada gambar, daripada besar, dia semakin mengecil. Namanya pelembapan. Dan untuk tajuk ni yang lebih kurang dengan kawan ni adalah resonance. So the best thing adalah untuk study. Bila ada soalan ni awak study je lah. Lepas tu tengoklah jawapan. Lepas tu awak tengok kawan dia resonance kan. Sambil tu belajar resonance juga. Okay, macam tu lah cara belajar.
Okay, there will be time for you macam bila tiba-tiba belajar betul memang tak tahu langsung sebab tu lah kena ulang kaji. Okay, sebab tu kita ulang kaji, kita roughly je ulang kaji mana-mana. Alright. So soalan yang kedua adalah dua faktor yang mengakibatkan pengurangan amplitude ayunan. Yang pertama adalah kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga akibat geseran. Dan yang kedua adalah kehilangan tenaga juga akibat daripada kehilangan tenaga akibat daripada mampatan dan juga renggangan. Renggangan, R-E-G-E-N-G-E-N. Okay, renggangan. Kadang-kadang boleh pakai renggang. Yes. Soalan? Cikgu, kalau rintangan udara tu sama ke dengan kehilangan tenaga ke cikgu? Sama, kehilangan tenaga akibat geseran dan tenaga apa tadi? Akibat apa? Rintangan apa? Udara? Rintangan udara yang jawapan awak? Rintangan udara. Boleh Mancing. terima lah. Boleh terima. Ada lagi jawapan lain? Tak ada jawapan lain tak ada. Okay. So next one adalah soalan simple yang mana determine the tempo ayunan daripada gambar saja sebenarnya. Betul. Tetapi tempo boleh pegang mana-mana titik dua. Contohnya yang ini the first one, merah. Satu putaran lengkap sini. Tapi kita macam tak dapat nak kira sangat. So pilih mana-mana yang boleh kira senang. Saya kira macam mana itu ambil sini lah. Yang paling senang sebenarnya sini. Sini adalah satu. Jumpa lagi dengan satu. Dia jadi satu. 0, 2, sini satu. Okay, dengan sini 2. Boleh? So, nak senang kira 2 tolak 1 lah. 2 tolak 1 saat, dapatlah 1 saat. So, boleh pegang mana-mana puncak ke puncak ataupun lembangan ke lembangan. Mana-mana yang boleh memudahkan awak kira. Yang kalau merah ni susah sikit nak kira. So, better awak pakai biru lah. Tapi, tulang mana-mana pun. Yang penting jawapan dia 1. Okay, nak baik belakang boleh juga. Mana-mana. Okay. So, soalan yang seterusnya adalah mengira frekuensi. So, bila mengira frekuensi adalah satu formula yang mana F sama dengan 1/T. So, 1/1 frekuensi dia 1 lah. 1. Frekuensi adalah 1 Hz. Alright. Frekuensi 1 Hz. Siap. Alright. So, that's it. Soalan yang kedua. Kalau perasan pattern ni makin lama makin sikit markah dan akan menyambah lah. Bertambah markahnya. Alright. So, saya screenshot jawapan kot. Mana-mana yang saya sempat ingat saya screenshot lah. Kalau tak apa kot. Okay. So, the third one, soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungan antara tekanan dan suhu udara. Tekanan dan suhu udara pada isi padu dan jisim tetap. Okay, so what is the measurement? Alat pengukuran label X. X adalah Bourdon gauge ataupun cakap Melayu nama dia tolok Bourdon. B-O-U-R-D-O-N. Untuk nama orang, saya biasanya gunakan ejaan yang betul. Kadang-kadang bila dah biasa baca bahasa Inggeris, tak ada masalah kalau awak tiba-tiba pakai bahasa Inggeris. There's nothing wrong with that. Tak ada masalah. So, Bourdon gauge pun betul. Okay, so ini nama memang betul lah. Nama Bourdon gauge, lagi ada tolok skru mikrometer. Semua nama-nama tu dah sepatutnya dah boleh familiar. But don't worry, slowly but going on. Alright. So next one adalah apa yang akan berlaku pada barisan S apabila suhu bertambah. Dekat sini adalah melibatkan hukum yang mana P dengan T dengan T, hukum tekanan. Jadi dia akan bertambah. Okay. Dan kenapa dia bertambah? Kerana bila kita supply panas kan, kita bagi bakar kan. Bukan, kita ada perubahan. Yelah, kita bakar kan, panaskan tu. Stop dapur. So dia akan menjadi tenaga kinetik dia akan bertambah. So kinetic movement, kinetic energy lebih kepada macam awak belajar kimia lah. Dia molekul-molekul bergerak-gerak, berlanggar-langgar. Sama. Okay. Kadang-kadang bila tenaga kinetik ditambah, awak boleh cakap juga pelanggaran antara molekul berlaku dengan tinggi pun tak ada masalah. Itu pun adalah salah satu daripada jawapan. Okay. So itu adalah fizik dan kimia. So benda-benda semua boleh join our discussion. So dia macam merentas juga So benda-benda yang molekul, tenaga kinetik gas, tenaga kinetik jirim, naftalina dalam kimia. So semuanya sama je dengan fizik. Alright. So next one adalah tayar dengan tekanan 150 kPa.
dengan suhu 35 darjah Celsius. So kirakan suhu untuk tekanan pada 156 kilopascal. So dekat sini adalah, kalau boleh ingat, adalah saya dah sharekan satu formula yang boleh diingat, yang mana PVT, which is might helpful for you. So dekat sini pun boleh ingat, ini adalah Boyle Charles. BC, this will be tekanan lah. Okay, B adalah Boyle, C adalah Charles, ini adalah tekanan. So dia dah boleh ada solving banyak soalan daripada sini. Okay, so kita recall sikit-sikit. So daripada sini, hukum Charles adalah V1, VT dengan V2. Yang beza hanyalah pada P1 dengan T1 ni saja. P1 sama je. Yang beza ni PV dengan P2 V2. Alright, so whatever graph yang associate with that, graph yang berkaitan perlu diingatlah. Okay, ini adalah graph baris lurus. Apabila T saya Kelvin okay, ini juga graph garis lurus. Dan this is the graph yang kita songsangkan. Okay, so this is untuk ini kita guna formula P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okay, so untuk soalan ini perlu diingat daripada suhu kena tukar kepada Kelvin, which is saya punya suhu adalah 273 tambah dengan suhu yang pertama 35. So suhu pertama saya adalah 308 Kelvin. Okay, boleh So masuk ke dalam formula, P1 adalah 150 kilopascal divide by T1 adalah 308 sama dengan P2 adalah yang 156 kilopascal. So we are going to find T2. Alright, so that is so crumple. Okay, so boleh So kira tak ada masalah lah. Matematik awak admit terror kan. So jawapannya adalah 320.32 Kelvin. Ni matematik simple je. So matematik simple saya tak ajar. Awak boleh tengah kalkulator je. Dia ada banyak cara. Yeah. Boleh? So next we move on. We are going to move on to the next question. Soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 4. Alright. So apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada go. Ni senang je kan. Alright, soalan nombor 4. Bab cahaya. So itulah saya katakan ni, bab cahaya ni memang selalu keluar. Saya sebenarnya ada niat juga nak satu modul cahaya yang akan digunakan, tapi tak tahu lah masa saya tak ada. Itulah. Mungkin saya akan share recording lah. Kita buat modul cahaya satu set. Banyak je sebenarnya set. Okay? Tak larat je. Alright, so it is soalan tentang darjah sinar POQR. So saya besarkan sikit. Tandakan sudut genting kita pada darjah 4. Okay, okay, so sudut genting adalah hari ni adalah mencari sudut genting. Okay, siapa nak jawapan? Carlos pula. Okay, so saya nak lukis adalah daripada sini, dia adalah garis normal. Sini adalah 30. So kita akan cari apakah nilai di sebelah sini. Berapakah nilai dia? Ini adalah 180 tolak dengan 132 darjah. Okey. Jadi nak tolak tadi macam nak kira tolak? Tolak pun salah. Dapatlah 48. Okey, 48 darjah tu sebelah dia. Tetapi kita akan ambil kira dia adalah sebagai sudut selang-seli. Selang-seli. Boleh, selang-seli. Ingat lagi, darjah 6. Okay, so theta saya adalah 48. Okay tak? Boleh? Ke tak nampak? Boleh. Kecil. Nampak. Boleh go. Kecil. Dah besar kot? Tak. Boleh? Besar? Dia dekat Q kan cikgu? Ya, dekat Q tapi dia ni, dia ada normal dulu. Normal ni normal. So kita 180 minus 132, kita dapat balance kat sini yang biru. Okay. Lepas tu sudut selang-seli. Selang-seli sini dengan sini. So ini di soalan yang saya theta. So dia sama 48. So theta adalah 48. Okay, hitungkan sudut genting. Basically dua markah. Markah pertama mungkin markah tolak, markah kedua markah jawapan.
Tu je lah. Boleh Okay. Itulah saya memang cita-cita nak ada satu modul cahaya tapi itulah. Kan? Tak apa. Jadi banyak tu lah. Tak apa. Okay, bye. Soalan B adalah mengira calculate tadi critical angle. Okay, critical angle of the soalan. Mengira sudut genting bagi ajar sinar. Alright. So, apakah terangkan bagaimana arah cahaya PO boleh diubah sesuai supaya sinar QR boleh dipantulkan sepenuhnya. Bila sudut genting, kriteria adalah sudut tuju melebihi sudut genting kan. So dekat sini kita kurangkan lah. Okay, sebab kriteria ni kriteria. So kita backward jawapan. Kita cakap lah sinar itu nak baik pun tak apa lah. Okay, sinar QR boleh dipantulkan sepenuhnya. Okay. Apabila PO berkurang. Right. So seterusnya adalah nyatakan satu syarat yang diperlukan untuk tulan dalam penuh berlaku. Ianya adalah medium merambat daripada medium yang lebih tumpat kepada kurang tumpat. Okay, so kalau ingat pembiasan adalah KL dekat, so this one is the criteria adalah LK. Kod-kod lah boleh ingat terbalik ya. Okay, kriteria. Dua syarat untuk patulanan penuh adalah L kepada K dan juga I lebih besar daripada C. Ya. Okay. Okay. Ada lagi kat situ? Saya tak ada Okay. Alright, so bolehlah minum kopi ke, kopi dangdut ke apa ke? Tak ada TikTok ke? Okay, so seterusnya adalah soalan seterusnya adalah Raja menunjukkan satu sinar cahaya yang memasuki satu prisma plastik. Hitungkan indeks pembiasan yang paling kecil. Okay, masih lagi menggunakan aplikasi selang-seli tadi sebenarnya. Okay. So daripada sini, ini adalah 90 darjah. Sini adalah, kalau bila sama kaki, sini basically directly 45 lah. Sebenarnya jawapan ni 45. Alright, so cara nak kira adalah daripada sini kita ada normal. Okay, normal. Dan kita dapatkan, bila dia pantulan dalam penuh, dia akan sudut yang sama kan. Okay. So dia akan selang-seli sini dengan sudut sini lah. Sudut 45 darjah. So C saya adalah 45 darjah. Okay. Ya. So 1 per sin C, formula 1 per sin C sama dengan N. Formula untuk indeks biasan. So N sama dengan 1 per sin 45. Okay, so bila kira awak dapat berapa ya kira? 1 per sin C, jawapannya adalah 1.41. 1.41. Okay. Okay, soalan D. Alright, soalan D yang seterusnya. Soalan D. Saya dah dengar suara saya kat sebelah. Alright, soalan nombor 5 boleh? Soalan nombor 5. Boleh, Go. Boleh. Okay, Raja 5.1 dengan 5.2 menunjukkan satu darjah spring menyokong mulut kayu logam. Blok logam itu adalah serupa. So, soalan nombor 5 dah pergi kepada soalan yang sangat mudah sebenarnya. Awak boleh tengok gambar je. Okay, so kalau gambar tak clear, awak besarkan. Boleh nampak dekat sini, sini adalah 6. Sini adalah 6. Kalau nampak ni nombor dia 6. Yang ini nombor dia 8. Dan kalau nampak dekat sini juga, ini adalah 3. Sini nombor dia adalah 1. So soalan nombor 5 adalah soalan yang dipatutnya tidak ada kesalahan lah yang boleh dibuat. Alright, soalan nombor 5 adalah apakah ni beri maksud dengan berat? Berat ialah hasil darab jisim dengan pecutan graviti. So bila berat dia boleh menggunakan formula
W sama dengan mg. Dengan syarat awak kena bagi tahu M ni adalah jisim. G adalah kejutan graviti. Okay, darab ni darab lah. Boleh Boleh juga pakai simbol. Tapi kena clarify, kena identify and bagi tahu lah M tu apa. Jisim dan gravity. So it's best for you is awak write bahasa Melayu lah. Full. Okay, so next one adalah soalan yang seterusnya adalah mendapatkan beza antara bacaan Rachel Spring 5.1. 5.1 punya bacaan Spring adalah 8 tolak dengan 6. Dapatlah 2 Newton. Okay, harapnya betul lah ni. Oh, tak ada masalah kot yang ni. Right, so next one is the second question. Ada soalan bertanya? Tak ada. Saya rasa ni Tak simple. Oh, simple lah. Seterusnya apakah nama daya? Daya, bila daya ini kita masukkan dalam cecair, nama dia tidak lain tidak bukan daya apungan. Daya apungan. Okey, apungan. Apakah bacaan neraca manfaatan diraja 5.2? 5.2 bacaannya adalah 3 lah kan? Oh, apa punya soalan dah. So 3 kg. Awak tengok gambar, awak jawab ya. Kenapa soalan macam ni keluar? Okey, tak apa. Soalan yang seterusnya, namakan kuantiti fizik yang dihasilkan. So namakan kuantiti fizik adalah berat air yang tersesar. Berat air yang disesarkan oleh blok logam tambah dengan berat bika. Okey. Dan apakah hubung kait jawapan antara kedua-duanya adalah ini dalam hukum lah. Maksudnya daya apungan adalah sama dengan berat air tersesar. Berat air yang disesarkan. Okey? Dapat ya? Boleh ya, pelan-pelan jangan risau. So soalan C jawab soalan seterusnya adalah prinsip biasa adalah prinsip Archimedes. So make sure awak dah boleh biasa eja nama orang. Ada beberapa yang kena tahunya lah. So apakah tadi kalau bacaan itu diletakkan lebih dalam? Okay, sebenarnya bila dah berat air tersesar, dalam pun dengan berat beban yang sama sebenarnya tidak berubah. Okay, bacaan neraca Spring tidak berubah. Sebab kita supply beban yang sama je. Kita cuma move it lower je kan. Berat neraca Spring tidak berubah. Okay, so that's it. So that is the answer for number 5. Soalan nombor 5. Okay, so hopefully awak semak jawapan awak lah. Setakat ni boleh perlahan-lahan. So kita move on, kita bergerak seterusnya kepada soalan nombor 6. Adalah soalan berkaitan dengan elektrik. Okay, so elektrik adalah soalan yang pada saya tak adalah sukar sebab dia adalah 3x5. So masih lagi memori yang masih depan kan. Dia bukan memori yang folder belakang. Okay, dia memori folder tahun ini, tahun semasa. Alright, so boleh baca soalan. Rajang menunjukkan satu litar yang digunakan untuk mengaji hubungan antara arus, air dan beza upaya melalui dua dawai konstantan X dan Y yang mempunyai diameter yang berbeza. So X tadi diameter dia 0.30, yang Y adalah 0.5. So basically boleh dapat dengan terang dan jelas wire ini lebih tebal. Okay, dah boleh take notes dah somewhere kat situ. Right, somewhere dekat jawapan lah. Dekat gambar pun tak apa. And pada mulanya dawai X disambung antara P dan Q. So kita macam buat lah. Mula kita tandakan dawai X. Okay. Lepas tu second one kita pakai pula dawai Y. Macam tu lah. Dulu cerita eksperimen lah. Okay. Apakah nama fiziks? So basically bila hubungan antara V dengan I, ini adalah hukum Ohm. Tak lain tak bukan lah. Hukum Ohm. Okay. Ada soalan? Tak ada. So jawapan dah pukul 3.30 pun kan? So ini adalah hukum Ohm. Okay, hukum Ohm sama juga eja dengan betul. So setiap soalan, pada soalan yang pertama, dia akan tanya definisi. So nak tak nak awak macam kena hafal jugalah mana-mana definisi. At least ada 5 definisi. Setiap satu soalan ada satu definisi kan. So 5 definisi dah kena hafal dah. Ataupun nama. Okay, hukum Ohm, berat, beban, inertia dan sebagainya. So recruitment kenalah. Tapi saya tak rasa sebab tajuk saya macam susah kan. Okay, soalan nombor 7. Okay, nombor 7.
Apakah kuantifikasi ke keseluruhan graf? Okay. So tadi adalah saya punya graf. Ini adalah graf V dengan I. Right, so ini adalah kecerunannya adalah semestinya adalah rintangan lah. Di mana kita dapat V sama dengan IR kan. So saya punya kuantiti fizikal adalah rintangan naluri dan sebagainya. Alright, so next one adalah gradient. So dia tak suruh kira, awak hanya perlu bandingkan sahaja. Tetapi kalau awak nak kira pun it is best for you if you can calculate. Okay. Sebab kadang-kadang awak agak-agak je kan tiba-tiba salah pula. Okay. So saya salin ni dulu. So kita go back sekejap untuk gambar tadi So kita kira keseluruhan ke awak dah kira keseluruhan? Kira keseluruhan tak ada masalah Okay, so saya silakan sikit macam mana nak kira keseluruhan kalau gambar macam ni. Awak cari satu point yang sangat clear. Clear adalah satu titik warna merah. Ni contoh. Sebab apa ini adalah contoh macam kertas 3 kat lah. Kertas 3 kan ada kira keseluruhan. Kadang-kadang ada orang dia pilih titik yang macam susah nak kira nombor. Okay. So cara nak mencari titik yang senang nak kira. So ambil lah segitiga saya yang ni. So saya biasa pakai kosong-kosong. Sebab senang dia tolak kosong. Ada orang dia nak suka menyukarkan kehidupan dia. Dia ambil 0.8. Pun boleh. Tapi dia suka cabaran. Mungkin orang itu sukakan cabaran. Jangan risau. Okay. So boleh ambil. Alright, so this one is saya recall sikit keseluruhan. It is 0.4. Koordinat untuk Y adalah 1.6. And koordinat yang kedua adalah 0.0 lah. Tapi kalau orang yang bercita-cita tinggi tadi, dia sukakan cabaran, koordinat dia kat sini tak ada masalah. Tapi sebab dia on point. So anything yang on point boleh pakai. On point pakai ring light kan. On point lah kamera. Macam tu lah. Tapi this one kira. So bila kita kira keseluruhan untuk X, so boleh kira lah 1.6 divide by 0 bahagi dengan 0.4 divide by 0. So saya punya keseluruhan akan dapat MX adalah 4. Okay, 4. Boleh. So laju sikit untuk next one. Sama juga, awak boleh pilih satu titik yang paling besar. Biasanya saya akan pilih paling besar. Ada orang dia memang nak sangat yang kat sini. Tapi susahnya nak kira. Macam ni kan. Apa? Okay, ada kebarangan yang kadang-kadang tersalah kira. So jangan risau. Cari titik yang on point. On point. Alright. So kalau disukakan cabaran juga, dia ambil titik ni pula. Pun boleh. Tapi saya jenis yang tak suka cabaran. Saya suka hidup saya tenang dan gembira. Saya ambil kosong-kosong. Okay. Mana-mana. Ada orang dia suka juga ambil kat sini. Dua titik mana-mana yang mengenai on point. Okay. Ini pun boleh juga. Tapi dia kena kira lah 0.2, 0.22, 0.24, 0.26. Tak ke menyusahkan hidup tu. Tak payahlah. Okay. So ambil on point satu. So ini adalah titik dia adalah 0.8. Dan juga partner adalah 1.6. Boleh? So dia dah getting smaller. So this is the gradient untuk Y. My adalah 1.6 tolak kosong bahagi dengan 0.8 tolak kosong. Jadi keseluruhan saya yang kedua adalah 2. Okay. Sebenarnya mengira tak bagi markah. Tapi help you to make the answer for that particular questions. Okay. Kadang-kadang ada orang tengok dia sengit-sengit ni dia boleh tahu kan. Kadang-kadang dia kena kira. So kira je lah. Alright, so next one untuk ini gradient of the graph. Satu tu keseluruhan X tadi kan dah kira. Keseluruhan X tadi adalah 4. Keseluruhan Y adalah 2. So siapa yang lebih kecil? Cakap je lah apa-apa kan. Kalau nak cakap Y, cakaplah nilai keseluruhan untuk Y adalah lebih kecil berbanding X. Siap. Okay. So hopefully it will help you to understand. And then soalan seterusnya diameter dah Y. So dah tengok gambar tadi kan? Okay, so tengok gambar saja. So terus dia bagi tahu. So ini adalah antara soalan yang tidak boleh menjadi silap lah. Diameter dah Y lah yang lebih tebal. Atau lebih besar, lebih tebal, lebih tinggi ketebalan pun boleh. Okay, lebih tebal daripada X. Jangan buat singkatan. Daripada X. Okay. So seterusnya adalah cross sectional. Ingatlah luas kelihatan rentas. Bila luas kelihatan rentas dia dah punya diameter dah Y besar. Semestinya lah luas kelihatan rentasnya juga adalah besar. Luas kelihatan rentas X adalah lebih besar atau lebih tebal atau lebih tinggi. Mana-mana lah dia sebenarnya setara. Kita tak ada. Allah salah pula doh. Y lagi sama X.
Okay. Oh, silap. Sebab soalan kata tadi 6.2 kan? Alamak. So tukarkan pada 6.2 boleh tak? Saya pula yang salah. Ini adalah darjah 6.2 6.3, ini pun 6.3. 6.3. Ini adalah 6.2. So tukar kepada 6.2. Ini nilai kecerunan untuk 6.3. 6. Nilai kecerunan 6.2. 6.2 ni 6.3. Okay, kenapa saya ni? Sebab soalan kata bandingkan darjah 6.2 dengan 6.3. So kita jawab soalan. Okay. Settle soalan seterusnya. Boleh ya? Untuk tajuk elektrik, kita ada satu formula yang mana rho sama dengan RA per L. Masih lagi ingat, ini adalah kerintangan. Dan untuk ini, kita mencari hubungan antara kuantiti fizikal B1. B1 siapa? B1 adalah rintangan. Dan juga luas permukaan A, area. So untuk ini, awak boleh ambil rintangan dengan area. Yang lain awak boleh malarkan je. Yang mana kita boleh tukar daripada satu. Ini matematik mudah saja. So 1 sama dengan RA. So R adalah sama dengan 1 per A. Kalau kita bawa pindah-pindahan. So it is, jawapannya rintangan okay. Dalam bahasa Melayu yang jelas, kita boleh tulis dia rintangan bertambah luas keratan rentas berkurang. Okey, atau rintangan berada songsang dengan luas keratan rentas. Tak ada masalah. Okey, so mana-mana jawapan. Saya rasa nampak betul. So hopefully awak tidak dekat senawang area going to learning, so mereka hujan sikit dengan aku kan. So tak harap kita masih bersabar, bertenang dan bersabar. Seterusnya adalah menggunakan serentak. Eksperimen ini diulang dengan sambungan X dan Y secara selari. Okay, so bila dia selari, what happen kepada keseluruhan graf dibandingkan dengan darjah 60 dengan 6.3. So keseluruhan kita akan jadi berkurang. Dan kenapa dia berkurang? Sebab bila dia penyambungan secara selari, rintangan dia akan jadi berkurang. Kenapa rintangan berkurang kalau selari? Kalau awak boleh mengingat semula, bila sesuatu penyambungan selari, hasil tambah rintangan 1 per RJ adalah 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per bla bla bla. So this is the reason for that rintangan berkurang. Berbanding dengan sambungan sesiri, rintangan saya adalah R besar-besar, yang mana saya dapat solid number R1, R2, R3. Boleh? So bila dia pecahan 1 per 1 per, so bila kita reciprocalkan dia 1 per, nilai dia akan kecil. Selari. So it is best for you to memorize. Selari untuk RJ adalah ni lah. Ingat satu je lah, nanti bila R yang sesiri, dia ada way around. Alright, so hopefully it will be helpful ataupun membantu sebanyak yang mungkin. Alright, so saya short sikit lah kok. Alright, so next one adalah soalan nombor 7. Soalan nombor 7 adalah soalan dalam suatu emiter yang ada di dalam sekolah. Okay, so ini sebenarnya okay, so biasa untuk soalan kita tinggal seterusnya your answer. Cikgu tak dengar. Dah dengar belum? Sekat-sekat. Testing 1 2 3. Dah. Di skala ada go on je. Tengok reminding. Cikgu sekat. Okay, dapat sekat. Sedia? Testing 1 2 3. Masih lagi ya? Alamak. Cikgu dah. Waktu dah ni.
Dah cikgu dah. Okay, thank you. Kalau masalah ada hujan. So kita akan bersama di alam maya WhatsApp. Alright, so this is the direct current. So kenapa jawapan hanya terpesong ke satu arah? Kerana jarum akan terpesong ke satu arah sahaja. Tu cakap tak? Boleh Saya rasa kalau tu cakap tu Pak Hujan. Memang dah nak hujan dengan hujan. Okay, so ni adalah jarum terpesong ke satu arah. So dia adalah direct current, arus tetap. Arus terus. Emitter. Okay. Alright, so next one, soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah melukis gambar. Okay, ini adalah soalan favourite lah. Biasanya bila dia tadi direct current, kita dah supply arus So bila kita supply arus, direct current dia adalah tangan kiri Fleming. Tangan kiri. Tetapi bila dia tangan kanan Fleming, dia adalah melibatkan tiada arus yang kita bekalkan. Kalau harap-harap masih ingat lah So sekarang ceritanya, tadi kita dah supply satu direct current Kita dah bagi satu arus yang mana arus terus. So bila kita bagi satu arus, kita dah bagi satu arus, dia adalah tangan kiri Fleming. Okay. Kalau dia tangan kanan, dia adalah arus aruhan. Ini adalah tangan kanan Fleming. So saya ada sikit-sikit saya tambahlah sikit kalau rasa boleh memorize. Okay, so cara nak ingat ini adalah pangkah. Biasanya pangkah adalah masuk ke dalam. So arus saya masuk ke dalam. I masuk. Ini adalah ini adalah titik. I dia adalah keluar kertas keluar kertas. So harap-harap masih lagi teringat-ingat kenangan silam. B, FBI. So B adalah arah medan magnet. So B, it will always be utara pergi ke selatan. Okay, so B saya arah dia ke kanan. So macam biasa, keluarkan jari jemari anda, jangan kiri. So bolehlah di alam maya ini. F saya nak cari F. So satu persatu kita buat sebelah kiri dulu. Jari jemari F, B, I. F, B saya ke kanan. B saya ke arah kanan. I saya keluar kertas. I keluar kertas. Okay, I keluar kertas. So basically gambar saya, kalau awak mengeluarkan jari awak juga. Ini adalah gambarnya. Ini ibu jari. Tak salah lah gambar saya. Aduh, tak boleh lah. Dia kena macam ni. So our F kat atas. F saya macam ni. Gambar kedua adalah FBI. B saya ke kanan. FBI. I saya dia masuk kertas. Dan F saya kat sini. Boleh? Boleh tak? Tadadadad. Susah Oh, tak bersemuka bermuka ni. Aduh. Stress I. Boleh nama ya? Wah. Boleh go. Boleh cikgu. Boleh? Boleh. Boleh. Serius tak? Mantap. Mantap weh. Betul ni? Minum Kalau kopi. tak mantap pun saya tunjuk gambar yang pertama. Ini adalah jari jemari saya ni 3D. Okay, yang pertama. Nampak? Macam ni jari. Ni yang pertama. F. B. Ui, lagging tangan. Nampak F yang pertama? Okay, FBI. Okay, F. B. I. I saya adalah I masuk ke atas. FBI. Macam ni lah. Boleh ni gambar pertama. Okay. Boleh? FBI yang dekat end tu. Yang kedua. Nak screenshot pun tangan ada dua je. Yang kedua adalah FBI, FBI, B masuk kertas, FBI. So dia macam ni lah yang kedua. Yang kedua. 3D kot. Alamak, nampak bila I set file. Okay, FBI. Okay, ni yang kedua. Okay, dah siap. Boleh? Boleh go. Alright, thank you very much. So that is Allahu Akbar. So that is the cara kira lah, cara gambar tadi.
Nanti saya screenshot tangan saya semula, saya hantar kat grup lah. Ataupun kita pilih lah seorang. Tangan hari ni adalah tangan Aisyah Hanani. Nanti screen kat gambar. Cik, wah. Boleh tak? Yo, Cha. Link tu buat nama. Aisyah ego, Aisyah ego. Aisyah Boleh, bagi nak boleh. screenshot kan? So Aisyah punya gambar tangan untuk next punya jari jemari lah. So next question orang lain lah. Okay. Okay. Alright, so next, seterusnya adalah bila kita tahu ni adalah medan lastik. Medan lastik, so kita akan lukis dia menunjukkan medan lastik. Kita akan tunjukkan dia. Aduh, panas pula. Okay, so dia akan banyak dekat sini sebab dia macam lastik kan. Lastik. Okay. Dan dekat sini dia juga banyak di sini. Dia macam melastik. Okay. Lastik adalah bila kita tarik lastik, kita nak bagi force ke sini lah. Okay, susah sikit. Balance adalah sikit je, balance dekat sini lah. Balance dia kat bawah. Okay, sama juga bakinya bawa ke bawah. Okay, so arah anak panah ke kanan. Boleh? Dah siap, sudah dia. Alright, so that's di lukisan yang kita dapat. Okay, so daripada situ apakah nama daya paduan? Daya paduannya adalah daya lastik. Tadi kan saya dah sebut lastik. So daya lastik. Boleh juga cakap orang putih nama dia catapult. Catapult. C-A-T-A-P-U-L-T. Catapult force. Depan lain tidak terima. Itu je daya lastik. Okay, so seterusnya adalah apakah nama peraturan? Dah cakap tadi, tangan kiri, flamin. Tangan kiri, flamin. So dah okay lagi tak ada masalah. Saya benar hujan dah lebat kat Sedawang. Boleh? Alright, so that is the answer for soalan ini. So harapnya bila dia form 5 dia masih lagi memory atas-atas, so harapnya masih boleh ingat. Okay. So next one is soalan seterusnya. Okay. In the space below, lukis bentuk magnet. Kalau awak tengok gambar tadi, magnet saya segi 4. So pernah ingat lagi tak kita buat gambar yang kita punya motor dan sebagainya? Magnet saya kan berbentuk begini. Dia macam ni kan? Dia mestilah berbentuk bulat sikit. Betul tak? Penat lagi bulat-bulat itu. Okay. Dia berbentuk bulat. Okay. Kalau ada gangguan sound, bagi tahu. Alright. Boleh? So kita habiskan soalan ini. Give one reason. Berikan satu sebab kenapa kita bagi bentuk magnet saya macam bentuk bulat-bulat sikit. Untuk apa? Untuk meningkatkan kekuatan Medan magnet. Yes, meningkatkan kekuatan medan magnet. Yang kedua adalah untuk menghasilkan, ni adalah satu jawapan lain, boleh tambah lain. Boleh juga memorize juga, menghasilkan magnet ataupun medan magnet jejarian. Medan magnet jejarian. Sebab kadang-kadang awak memorize ini it will macam jadi wonders tau, sesuatu yang wonders. Maksudnya bila kadang-kadang tengah lost dengan PSN, lepas tu kadang-kadang banyak sangat beribadat, banyak sangat Tuhan bagi ilham. Awak ingat perkataan jejarian, so awak dapat betul juga. Okay, magnet jejarian. Dia radial. Dalam bahasa Inggeris nama dia adalah produce radial. Dalam bahasa Inggeris nama dia produce radial magnetic field. Magnetic field. So ada 3 cara jawapan, mana-mana pun boleh. Okay, so seterusnya adalah cadangkan satu pengubah suaian gegelung supaya lebih banyak arus. Guna dawai yang lebih tebal. Yes, dawai lebih tebal. Ada 3 ciri kan? Dawai lebih tebal. Boleh juga pakai. Ada lagi apa? Kita akan gunakan banyakkan bilangan lilitan pun boleh. Banyakkan bilangan lilitan. Okay. Dan banyakkan lilitan gegelung dawai. Banyakkan, tingkatkan pun boleh. Banyakkan, tingkatkan, lebih banyak, lebih tebal. Alright, so saya berhenti 3.23 lah. Sebab saya macam soalan seterusnya apa? 8. Okay, so kita take 5. So bila take 5 adalah take 5 adalah di mana kita akan stop dekat sini. Bukan stop, kita akan buat satu sesi meninggalkan tenaga silam. Kan kita bersama-sama di alam fantasi siap. Okay. So apa yang kita lakukan adalah kita akan buat sesi interaksi sikit untuk melupakan alam. Okay. So apa yang akan kita buat? Dah ada orang buat ke? Apa yang kita buat adalah
Cara-caranya adalah, sekejap Okay. Saya tak nak sambung lagi. Saya rasa macam nanti tertidur. So tak apa So saya stop recording sekejap.